به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa amma ba'. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah.
terutamanya barisan jatan kuasa Surau Nur Bistari yang dirahmati Allah. Bersua kembali dalam kuliah duha. Moga-moga pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya. Ashabul fadilah, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah. Kuliah duha yang julung kalinya diadakan pada saat dan detik hari ini giliran saya minggu kedua hari Sabtu. Atas persetujuan maka kuliah pada pagi yang berbahagia ini kuliah dalam bidang ilmu tasawuf menggunakan kitab Al-Hikam, pengarangnya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari. Wafat pada tahun 709 Hijrah. Dah wafat 700 tahun yang lalu. Baiklah, saya memilih dan atas persetujuan bahawa kuliah duha menggunakan kitab Al-Hikam dan boleh didapati di pasaran terjemahannya. Antara terjemahannya yang masyhur Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Menteri Agama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dah pun menterjemahkan kitab Al-Hikam ini. Ya. Maka sedikit tentang kitab Al-Hikam ini. Pengarangnya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari. Wafat pada tahun 709 Hijrah. Telah wafat 700 tahun yang lalu. Saya mula mengenali kitab ini apabila guru saya almarhum Tuan Guru Haji Soleh Penanti, Mudir Madrasah Manabi'ul Ulum Pondok Penanti, yang perkenalkan kitab ini dan memberi galakan kepada saya untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Sekali lagi, seorang tokoh ulama juga guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman, Mudir Madrasah Ad-Diniyah Al-Latifiyah. Pak Teh. Jadi Tuan Guru Pak Teh ini juga memberi galakan kepada saya. Begitu juga dia mengajar saya kitab ini, kitab Al-Hikam. Dan tanpa diduga, tanpa disangka, seorang tokoh ulama yang merupakan guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, Mudir Madrasah Al-Islahiyah Kampung Pasir, Kamunting, Taiping, sekali lagi memberi bimbingan dan galakan untuk saya mempelajari, orang kata mengaji dan mengamalkannya. Maka saya tertanya-tanya kenapa kitab ini begitu menjadi tumpuan 3 orang guru saya. Ya, setelah saya mempelajarinya baru saya sedar kitab ini, kitab Al-Hikam ini merupakan kalam hikmah, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan yang terbaik. Ya,
merupakan sesuatu yang istimewa. Dan apabila saya mempelajari kitab ini, baru saya dapati bahawa kitab Al-Hikam ini sesuai untuk semua peringkat. Sama ada peringkat orang awam maupun khawas maupun khawasul khawas. Peringkat orang awam yang disebut sebagai martabat al-ibad, yang baru nak beribadah, baru bermanja-manja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang sesuai memahami, mempelajari, mempraktikkan segala bimbingan pimpinan nasihat Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari, wafat pada tahun 709 Hijrah. Bagi mereka yang sudah Allah bukakan pintu hatinya, mendapat taufik dan hidayah dan sedang kuat beribadah, maka disebut al-khawas. Bukan lagi dalam kelompok orang awam, tetapi golongan al-khawas. Maknanya kita faham kalau kita belajar ketika nak menyambut Ramadan, kan ada sebut martabat orang awam, martabat orang khawas. Khutbah Jumaat akan menceritakan puasa orang awam bagaimana, puasa orang yang khawas bagaimana, orang yang teguh ibadahnya sebagai seorang Islam yang sejati, al-khawas. Dari segi martabatnya disebut martabat al-ubudiyah, al-ibadiyah. Boleh dibaca dengan al-ibadiyah, al-ubudiyah. Kalau tadi al-ibad, itu orang awam, orang kebanyakan, al-ibad, orang yang baru nak belajar mengabdikan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu telah mula teguh melaksanakan titah perintah Allah, teguh kukuh yang kita sebut istiqamah, maka disebut al-ubudiyah. Itu darjatnya, darjat al-ubudiyah. Manakala apabila seseorang itu bukan sahaja istiqamah, tetapi benar-benar berusaha membersihkan hati sanubarinya itu untuk ia mencapai redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terpilih sebagai khiyarullah, hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah, agar diberi darjat Habibullah, kekasih Allah, dan diberi lagi kedudukan Khalilullah, kesayangan Allah. Maka namanya al-ubudah. Al-ubudah. Daripada al-ibad, orang kebanyakan orang awam, al-ubudiyah, khawas, dan al-ubudah, iaitu khawasul khawas. Ya. Maka istimewa kitab Hikam ini, 100 kalam hikmahnya ini, semuanya sesuai dan semuanya boleh dibahas mengikut kedudukan masing-masing. Kalau seseorang itu berada pada tahap orang kebanyakan, martabat orang awam, sesuai setiap kalam hikmah. Kalau dia sudah berada pada martabat kita kata al-khawas, iaitu apa yang disebut al-ubudiyah, juga sesuai. Ya, setiap kalam hikmahnya itu ada keperluannya. Dengan kata lain, mungkin perbahasannya agak berbeza. Untuk orang awam, perbahasannya sedikit berbeza. Untuk orang yang telah berada pada kedudukan al-khawas, begitu juga lebih berbeza dalam membicarakan tentang orang yang telah berada pada kedudukan khawasul khawas. Maka
Dengan sebab itulah ianya memberi minat kepada saya. Dan itulah jawapan kenapa ketiga-tiga guru saya, Tuan Guru Haji Saleh Penanti, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, ia benar beritahu saya sebelum hang balik Johor nak, hang khatam dulu kitab Syarah Hikam. Saya belajar syarahnya, Iqadhul Himam. Ya, alhamdulillah dah ada 3-4 tokoh-tokoh ilmuwan di Malaysia yang menterjemahkan kitab ini. Dah ada yang menterjemahkan. Pun begitu, kuliah saya lebih kepada kita bicarakan martabat orang awam. Orang kebanyakan, apa maksud daripada nasihat, bimbingan, pimpinan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari, wafat pada tahun 709 Hijrah. Saya mengulang-ulangkan tahun 709 Hijrah kerana kita akan bicarakan kalam hikmah, nasihat, bimbingan, pimpinan, motivate seorang tokoh ulama as-salafus saleh yang nasihatnya masih kita gunakan kalaupun dia telah meninggal dunia 700 tahun yang lalu. Baiklah, saya mulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 30 surah Fussilat. Ayat 30 surah Fussilat. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Ayat 30 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya bahwasanya orang-orang yang telah membuat perakuan, pengikraran Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbunallah. Innal ladzina qalu Rabbunallah. Bahawasanya orang-orang yang telah membuat perakuan, pengikraran. Apa yang diperakukan? Tuhan kami ialah Allah. Dan tidak sekadar perakuan di lidah sahaja. Sumastaqamu. Kemudian di sepanjang kehidupan mereka di muka bumi, mereka itu teguh mendirikan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaika. Apabila tamatnya penghidupan mereka itu di muka bumi, mereka itu mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan. Lalu pada saat hari matinya, turunlah para malaikat dari langit sana, memberi kata-kata alu-aluan yang merupakan penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah. Para malaikat itu mengucapkan salam tahniah dengan menyatakan, Allah takhafu, wahai si fulan, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu pada saat ini
dengan janji-janji Allah kepada kamu. Itulah dia syurga. Hadirin hadirat sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dirahmati Allah. Ayat 30 surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita perjalanan hidup seorang hamba Allah yang menjadi pilihan Allah, yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi kesayangan Allah, khiyarullah, habibullah, khalilullah. Allah bentangkan kepada kita perjalanan seorang hamba yang menjadi pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Apa dia? Bermula dengan perakuan, pengakuan dan pengikraran Allah Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Setelah itu istiqamah, teguh mendirikan segala titah perintah Allah di sepanjang hayatnya, dari waktu dia diperakukan sebagai akil baligh mukallaf, menanggung kewajipan hukum syarak, diperakukan imannya dan telah dibuktikan nilai-nilai Islamnya, maka sebaik sahaja menamatkan kehidupan di muka bumi, Allah perakukan dia layak mendapat penghormatan dari Allah, penghargaan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Buktinya Allah nyatakan pada saat detik hari mati, para malaikat dari langit akan turun. Ia memberi salam tahniah, merupakan penghormatan dari Allah, penghargaan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Apakah ucapan salam tahniah? Tahniah berjaya dilantik sebagai Perdana Menteri. Tak. Ucapan tahniah ni lah, alla takhafu wala tahzanu. Wahai si fulan, kalau namanya Hanafiah akulah. Wahai Hanafiah, jangan takut. Apa yang ditakutkan? Jangan takut alam barzah. Jangan takut alam kubur. Ya. Apa lagi? Wala tahzanu. Jangan duka cita terhadap apa yang telah engkau tinggalkan di dunia. Wahai Hanafiah, engkau tinggalkan jawatan Imam Masjid Kota Iskandar, standard, branded, lantikan SPAJ. Ya, ada tangga gajinya S32, alhamdulillah. Jadi malaikat beritahu, alla takhafu wala tahzanu. Para malaikat datang beritahu, jangan takut terhadap alam barzah, jangan duka cita apa yang kau tinggalkan. Engkau tinggalkan isteri kau yang tercinta, Puan Hajah Jumiza. Engkau jangan berduka cita, engkau tinggalkan pangkat engkau Imam Masjid Kota Iskandar, Action and Generation, bertangga gaji. Engkau tinggalkan X-Rail baru, X-Rail lama yang baru habis bayar hutang. Engkau tinggalkan rumah di Taman Pelangi Indah yang masih berhutang. Ya, tak ada syarikat takaful, ikhlas, tak ikhlas, semua tak ikhlas, tak nak tanggung hutang aku. Jadi malaikat beritahu. Seorang dua orang, ya Allah, penuh daripada bumi sampai ke langit. Para malaikat berpusu-pusu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu dengan syurga yang Allah janjikan untuk
kamu. Ya, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib mengemukakan satu pendapat dan kenyataan ini dipersetujui oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir wafat pada tahun 774 Hijrah. Ya, nak menjelaskan kepada kita bahawa para malaikat diperintahkan Allah. Allah perintahkan malaikat untuk memberi penghormatan, memberi penghargaan, memberi kemuliaan kepada mereka yang merupakan khiyarullah, pilihan Allah, Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, kesayangan Allah. Bila? Pada 3 tempat. Yang pertama, ketika nak mati. Kalau dia tu mati di Taman Pelangi Indah rumah akulah, maka di situlah para malaikat akan datang memberi penghormatan. Satu. Yang kedua, inda qabrihi, ketika jasad dimasukkan dalam liang lahat, dikebumikan, apa semua, Pak Imam dah selesai baca talqin ataupun Pak Bilal yang berebut dengan Imam nak baca talqin dapat duit, start baca talqin. Jadi janganlah marah. Oleh itu dah habis baca talqin, semua dah balik semua. Sebelum datang Munkar dan Nakir, malaikat akan turun sekali lagi. Allah takhafu wa la tahzanu. Kau jangan takut, kau jangan duka cita ya, dekat alam barzah ni. Dua. Yang ketiga, bila? Ketika dibangkitkan nanti untuk dihimpunkan di padang mahsyar. Waktu itu malaikat beritahu, jangan takut, jangan duka cita. 3 kali penghormatan, penghargaan, kemuliaan yang diberikan. Demikian penjelasan Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Baiklah. Perlu dijelaskan ayat 30 surah Fussilat ini berhubung tentang peri pentingnya seseorang itu menjaga 2 nilai. Nilai iman dan nilai Islam. Nilai iman, apabila dia membuat perakuan Allah itu Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. Nilai Islam, pelaksanaan rukun Islam yang 5. Maka datanglah 2 nilai yang telah berjaya dibina. Nilai iman, nilai Islam, dan dengan sendirinya terlaksana nilai ihsan. Maka dia layak untuk dianugerahkan sebagai pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Baik, dah faham yang itu, barulah ianya untuk kita menghurai lanjut tentang kalam hikmah pertama. Kalam hikmah pertama dalam kitab Hikam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari. Maka dalam kalam hikmah yang pertama ini, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari nyatakan, min alamatil i'tibadi alal amali nuqsanur raja' inda wujudid dalal.
min alamatil i'timadi 'alal amali. Di antara tanda-tanda seseorang itu berpegang teguh dengan amal ibadah yang merupakan titah perintah Allah. Di antara tanda-tanda seseorang itu berpegang teguh dengan amal ibadahnya, iaitu orang yang membuktikan dia telah membina nilai-nilai iman dan nilai-nilai Islam dalam dirinya dan berusaha untuk meneguhkan lagi dengan nilai-nilai ihsan. Di antara tanda-tanda seseorang itu teguh pegangannya dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ialah nuqsanur raja, kurang pengharapan dengan siapa? Inda wujudi zalali, kurang pengharapan dengan benda-benda yang akan hancur, benda-benda yang akan musnah, benda-benda yang akan rebah, benda-benda yang akan musnah. Di antara tanda-tanda bukti-bukti seseorang itu benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Allah, bahawa dia kurang meletakkan pengharapannya kepada harta benda, mata benda, apa jua benda, kerana selagi nama benda semuanya akan binasa. Selagi nama benda semuanya akan hancur. Selagi nama benda semuanya akan fana. Inda wujudi zalali. Inda di sisi. Wujudi zalali. Benda yang kewujudannya akan punah rana. Kewujudannya akan musnah. Kita kata alam ini akan musnah. Baik, apa yang saya nak jelaskan di sini, ianya merupakan suatu nasihat, pedoman bagi orang awam seperti saya. Bagi orang awam seperti saya. Yalah, bagi saya, mungkin tuan-tuan kata, apalah Ustaz, kau ngaku kau ni macam orang awam. Yalah, berdasarnya saya ni lemah lagi, banyak kurang lagi. Jadi, saya merasakan saya ni orang awam, peringkat orang awam. Oleh kerana saya ni peringkat orang awam, maka inilah dia pedoman yang pertama yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Atha'illah Askandari, bertepatan dengan firman Allah ayat 30 surah Fussilat. Dengan kata lain, kalam hikmah ini bukan rekaan semata-mata. Kalam hikmah ini bukan kata-kata begitu sahaja. Tetapi kalam hikmah ini merupakan dipetik, diambil, dicongkel daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari telah tunjuk ajar kita dalam kita nak memahami maksud ayat 30 surah Fussilat. Kerana ayat 30 surah Fussilat itu Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita perjalanan seorang pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Apa dia perjalanan seorang kekasih Allah? Nilai imannya.
perakuan Allah, Tuhan yang sebenar-benar disembah. Nilai Islamnya, istiqamah, teguh dalam menjunjung segala titah perintah Allah hinggalah ke akhir hayatnya. Maka setelah seseorang itu dia teguh imannya, menjaga memelihara nilai-nilai imannya, menjaga memelihara nilai-nilai Islamnya dengan istiqamah terhadap segala titah perintah Allah, maka dah ada tanda-tanda. Tanda-tanda berdirinya orang yang teguh imannya, teguh pegangannya, dan layak dia akan menjadi hamba pilihan Allah, hamba kesayangan Allah, hamba yang merupakan kekasih Allah. Apa tanda-tandanya? Dia tidak menaruh harapan kepada mata benda, harta benda, apa benda. Pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha diteruskan, ikhtiar hidup diteruskan, doa tak diputuskan, tawakalnya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Ya, ianya memberi peringatan kepada kita apabila nak jadi kekasih Allah, nak jadi kesayangan Allah, nak jadi pilihan Allah, kita jangan meletakkan pengharapan kepada makhluk. Kita ni banyak sangat meletakkan pengharapan kepada makhluk. Saya sendiri pun sama. Itu pentingnya baca kitab ini. Saya mendapat bimbingan. Setelah saya diberi bimbingan, dan tuan-tuan yang mendengar pun mendapat bimbingan. Yelah, saya tak kata orang lain. Mungkin saya. Ya, saya. Saya penjawat awam tau. Dilantik oleh SPAJ, Suruhanjaya Permata Awam Negeri Johor. Saya dah dapat tangga gaji S32. Saya memang cita-cita nak dapat gaji S54, S60, Jusasi, pangkat tinggi tau. Gaji besar, senang dah pencen nanti. Cakap kita lah, jadi nak dapat tu semua tu, dia kena. Tu kadang-kadang apa yang berlaku pada kita, kita banyak mengharap kepada harta benda, mata benda, apa benda. Jadi kita banyak meletakkan pengharapan. Kita pun meletakkan pengharapan. Tiba-tiba yang jadi pengarah itu adalah sepupu saya. Contoh, janganlah marah. Contoh, dia bukan sepupu pun, tapi contoh, dia tu sepupu aku kan. Takkan sepupu tak boleh tolonglah. Ya, saya yang salah. Kerana saya meletakkan pengharapan yang tidak kena pada tempatnya. Pengharapan kepada yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharap apabila Menteri Besar itu dua pupu saya, contoh, takkan tak ada peluang. Bagilah pada aku. Apa salah kiranya? Ni nak dijelaskan. Nak dijelaskan. Ya, untuk saya yang membaca, mendapat bimbingan, dan untuk tuan-tuan juga. Kerana kita kena ubah, in English language you call what? Persepsi. Persepsi kita banyak meletakkan pengharapan kepada makhluk. Kita mengharap kepada makhluk. Kurang pengharapan kita kepada yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kalam hikmah yang pertama ini, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah Askandari menyatakan kepada kita, apapun bermula dengan meletakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga dalam melakukan ibadah. Orang kalau buat kerja semua nak upah. Ya. Apatah lagi saya penjawat awam. Saya memang mengharapkan gaji saya yang akan dinaikkan daripada tahun demi tahun. Kadang-kadang terfikir, sempat langkau dinding tak gaji. Yelah, semua mengharapkan upah. Semua mengharapkan upah. Semua mengharapkan upah.
Apabila saya bekerja dengan manusia, saya mengharapkan upah yang dibagi setimpal. Saya kalau boleh nak, contohlah kan, kerja mudah, gaji besar. Kerjanya mudah aja. Punch card, lepas tu datang pengumpat, lepas tu balik, gaji besar. Kerja mudah, gaji besar. Betul-betul jangan kacau-kacau orang. Yelah, kita fikir begitu. Tapi ini kehidupan di muka bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan. Penghidupan di muka bumi ini penghidupan yang istimewa. Kenapa istimewa? Kerana ada masa dan ada tempat. Ada masa yang menggembirakan, ada masa yang mendukacitakan, ada tempat yang menggembirakan, ada tempat yang mendukacitakan. Inilah dia kehidupan di muka bumi. Tapi siapa nak? Semua nak masa yang menggembirakan, semua nak tempat yang menggembirakan, semua tak nak masa yang mengecewakan, semua tak nak tempat yang mendukacitakan. Faham perkara itu. Jadi Imam Atha'illah Iskandari dalam hikmah yang pertama, bimbingan kita sebagai orang awam, pertama-tamanya meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ini meraih sebagai seorang hamba Allah yang menjadi pilihan Allah, khiyarullah, Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, kesayangan Allah. Ya, buang. Jangan lagi meletakkan pengharapan kepada ghairullah. Kan anak-anak kita hantar tadika Islam kan, bayar mahal-mahal. Anak-anak kita hantar tadika Islam, kita pun tanya dekat tadika Islam tu kau belajar apa? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati kami selain daripada Allah. Maknanya pengharapan itu bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mencari keredaan Allah. Untuk mencari keredaan Allah, lima rabatillah. Itu makna harapan kepada Allah itu mencari keredaan Allah. Dah dapat reda Allah, Allah akan tunaikan janjinya pada kita. Itulah dia syurga. Itulah dia syurga. Syurga itu sebagai janji-janji Allah. Tetapi pengharapan kita, apa dia? Mendapat keredaan Allah. Bukan keredaan manusia. Bukan keredaan makhluk yang perlu kita fahami. Maka, ianya memberi penjelasan kepada kita bahawa Imam Atha'illah Iskandari memberi bimbingan kepada kita untuk kita lihat diri kita selama ni. Selama ni, apa pengharapan kita? Kita banyak menaruh harapan kepada apa? Harapan ni apa sebenarnya? Baik. Dulu waktu saya muda-muda, waktu muda-muda dulu, masa zaman belasan tahun, saya dengar lagu Black Dog Burn, Harapan Setinggi Gunung. Wah, dengar lagu tu, Harapan Setinggi Gunung. Maka dekat sekolah menengah, masa tu sekolah menengah, sekolah Sultan Ibrahim Pulai itu, cikgu kata, okey, giliran kamu pula nyanyi. Kita dipaksa nyanyi. Aku punya lagu tu, Harapan Setinggi Gunung. Maka cikgu bahasa Malaysia tu kata, nyanyi pandai, buat karangan tak pandai. Betul, saya kata, nyanyi pandai. Kerana kita pandai menghafal skrip. Kerana kita ramai jadi pelakon kat dunia ni. Semua pelakon. Pelakon membantu terbaik. Dia lakon tu, dia ikut skrip tu je. Hakikatnya dia bukan begitu. Contohnya, jadi tu cikgu bahasa Melayu dah meninggal cikgu tu. Dia kata, Hanafi
kau nyanyi pandai, kau karangan tak geti, dia kata. Suara sedap. Buat karangan hancur, dia kata. Ini letak tak geti, titik tak geti, koma salah. Kita mana tahu koma, titik. Kita tahu titik tu berapa ringgit nak bayar. Tu je lah. Kalau koma tu maknanya penangguhan bayaran lah. Apa lagi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, maka saya tanya dengan dia, apa makna tu harapan tinggi gunung? Tu cita-cita kau lah. Oh, cita-cita. Cita-cita. Jadi cita-cita kita. Walau bagaimanapun, tak salah nak meletakkan cita-cita yang macam mana pun. Cita-cita nak letak apa? Setinggi gunung cita-cita kita, terpulanglah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Waktu saya sekolah rendah dulu, arwah Cikgu Usman Baco dah meninggal dunia. Cikgu Usman Baco, dia guru kelas waktu tu garang orang, tapi baik. Maka dia tanya, Napi, kenapa dia panggil Napi? Mak bapak saya panggil saya Napi, kat kampung Melayu Kulai. Rumah saya belakang sekolah tu. Belakang sekolah tu lah rumah kampung Melayu Kulai. M219 kampung Melayu Kulai. Jadi Cikgu Usman Baco, dia hantar anak-anak dia kat rumah saya, kat rumah bapak saya. Dia anak dia Dr. Fauzi tu sekarang UTM tu dulu. Kau baik lah tu sama-sama. Jadi Fauzi bin Baco, Fauzi bin Osman bin Baco. Jadi Cikgu Usman Baco tu tanya, Napi, Napi pula. Apa cita-cita dah besar nanti? Cita dah besar. Saya ingat lagi, sebelah saya tu namanya Adnan Nikmat. Dia ada lagi sekarang ni, sarjan. Dia dapat sarjan major dekat Kuantan. Adnan tu kata, nak jadi polis cikgu. Polis sekarang dia. Dia polis. Dia jawab dulu, Napi kau apa? Kita pun diam nak jadi apa ni. Lepas tu kat depan tu ada Hazib. Dia kata nak jadi askar. Askar, cikgu. Kan jadi bomber. Terbalik pula. Jadi bomber pula. Askar. Syed Nizar ada lagi sekarang ni. Syed Nizar pandai main gambus. Ada restoran. Nak jadi apa? Combat. Oh, dulu tu cerita combat. Jadi, kau jadi apa Napi? Apa cita-cita? Kerana arwah Cikgu Usman Baco marah. Dia kata, rupanya dekat kelas ni tak ada pun nak jadi doktor. Tak ada nak jadi doktor, nak jadi mufti, qadhi, apa lagi. Tak ada pun nak jadi yang tinggi-tinggi. Polis, askar, combat, cikgu pun tak ada. Napi apa? Kita pun diam tu tengok. Poji Usman Baco tu, Poji apa, ada lagi seorang lagi namanya Fauzi Masrum. Dia pun tak nak jawab. Ingat lagi. Darjah 6. Napi apa? Kita pun kata, cikgu saya kalau boleh nak jadi pemandu kereta api. Dia kata, bapak kau kerja macam nak mati. Susah kau jadi pemandu kereta api je. Apa pasal kau ni? Kerana hari-hari tengok kereta api. Hari-hari pergi kat stesen kereta api. Jual teh panas. Teh panas, nasi lemak, teh panas. Jadi, jual suka jangan jual kereta api berhenti kat Kulai tu, kita jual. Jadi, hari-hari tengok ni kalau jadi pemandu kereta api ni mesti best punya. Memang hebat punya, dihormati, disayangi. Cikgu Usman Baco cakap apa arwahnya? Kalau nak jadi pemandu kereta api, belajar sampai tingkatan 3 SRP. Dulu SRP je. Cukuplah dia kata. Jangan pening-peningkan orang tua. Nanti dah sampai SRP, kau mohon jawatan tu dia kata. Kau pergi nanti kursus dekat Sentul. Sentul dah tutup dah sekarang. Dia buka kat Batu Gajah dah. KTM. Kereta api tanah Melayu. Masanya panjang cerita tu je. Nak cerita di sini, nak faham. Harapan tu adalah cita-cita. Kita ni, cita-cita kita. Waktu kecil lain, dah besar lain. Kalau tuan-tuan tanya apa cita-cita tu, apa cita usaha Napiah sekarang? Cita-cita saya sebagai Perdana Menteri yang keberapa ya? Lupa. Cita-cita kita. Tapi kita kena faham, tak salah. Nak bercita-cita menjadi Perdana Menteri, nak bercita-cita nak jadi mufti, tak salah. Tapi janganlah cita-cita itu sebagai maksud dan tujuan hidup. Oleh itu, maksud dan tujuan hidup kita ini meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah.
kita bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang diredai. Itu cita-cita kita. Berusaha menjadi seorang hamba Allah yang diredai. Apabila hamba Allah diredai, maka kita merupakan hamba Allah yang apa disebut? Khiyarullah, pilihan Allah. Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, kesayangan Allah. Maka menjelaskan kepada kita, tak salah bercita-cita nak beli helikopter. Tak salah nak bercita-cita hidup kita nak beli helikopter Apache made in USA untuk ambil alih Taliban. Tak salah. Tak ada masalah. Tetapi tumpuan sepenuh perhatian, pengharapan itu. Dan tanda-tanda bukti-bukti orang yang teguh imannya, teguh nilai-nilai iman dan Islamnya, teguh pegangannya, teguh amalnya, orang yang meletakkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meletakkan pelbagai harapan, kerana meletakkan kepelbagaian harapan itu, semuanya itu akan musnah. Wujudi zalali. Kalau kita terlalu mengharapkan jawatan Perdana Menteri, jawatan itu akan diambil orang. Jawatan itu akan menjadi rebutan. Jawatan itu tak beri apa-apa jaminan, kerana ianya adalah nilai wujuduz zalali. Wujuduz zalali. Selain daripada Allah, wujuduz zalali. Allah itu wujudul hakiki, wujud yang sebenar-benarnya. Wujud yang sebenar-benarnya. Maka apabila sebut sahaja soal harapan, dia melibatkan keredaan. Keredaan itu merupakan cita-cita. Dan cita-cita itu akan melahirkan kecintaan. Apabila kita bercita-cita nakkan jawatan Perdana Menteri, nanti kita cinta kepada jawatan Perdana Menteri. Jadi kita akan usaha orang lain tak boleh ambil jawatan ni. Aku bentis orang lain. Macam mana pun aku sanggup buat apa, fitnah orang. Yang penting jawatan tu kekal pada aku. Astagfirullahaladzim. Anak kena faham. Sebab itu penekanan pertama soal harapan. Ar-raja, harapan. Harapan tu penting. Harapan setinggi gunung. Kerana harapan itu merupakan cita-cita. Cita-cita itu akan melahirkan cinta. Harapan, cita-cita dan cinta. Jadi kalau dia dah tercapai cita-citanya dah jadi orang paling hebat, Perdana Menteri. Lama pula tu. Jangan marah. Lama pula tu. Tu dah mula cinta. Dah mula cinta tu susah. Dah cinta kepada tu susah. Jadi dia akan cuba mengekalkan apa yang dicintai. Tapi silap. Mengekalkan benda yang pasti binasa. Kalau dia tu bercita-cita untuk mendapat redha Allah, maka akan lahirlah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, Allah Ta'ala tak akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman. Kalau kita ada cita-cita selain daripada Allah, tak salah nak cita-cita dengan apa-apa, tapi memahami. Dia setelah meletakkan harapan, cita-cita melahirkan cinta. Ni cinta ni. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah.
Maka apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kalam hikmahnya ini, ianya memberi pedoman bimbingan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 30 surah Fussilat. Baik. Dan sebelum mengakhiri, saya ingin jelaskan di sini, iaitu dalam kita meneruskan tugas sebagai hamba Allah. Kita ni kan hamba Allah. Kenapa hamba Allah? Kerana pengharapan kita kepada Allah. Kalau kita ni pengharapan kita kepada mata benda, hamba mata benda. Minta maaf, jangan marah. Hamba kepada mata benda. Kita ni kan Abdullah, hamba Allah. Maka sebagai seorang hamba Allah, perlu ada dua. Yang pertama, raja, pengharapan kepada Allah. Yang kedua, khauf, iaitu takut kepada Allah. Raja dan khauf. Khauf dan raja. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillah. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap, mohon jutaan kemaafan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.